Sebagai usahawan, kita dah biasa pakai Facebook profile. Kemudian kita dah guna Facebook page dan dah tahu baca analitik di dalam inside Facebook page. So sekarang waktu untuk kita guna Instagram pula. So video hari ni topik dia ialah Get Business Done on Instagram. Jom kita mulakan. Sekarang ni semua orang dah ada Instagram, dah ada, bila kita beli phone tu kan, kita dah ada Instagram, dah ada Facebook. So kita tinggal guna je, especially untuk orang bisnes. Tapi bila kita buat bisnes dengan keadaan sekarang, MCO tak boleh keluar, tak boleh keluar daerah, tapi online membolehkan kita reach kepada sesuatu tempat walaupun di luar daerah, dan sekarang dah macam-macam servis yang boleh hantar barang kita. Jadi untuk usahawan, sayang tak gunakan Instagram secara sepenuhnya. Sebab dah ada dalam phone kita, jadi kalau kita dah pandai upload gambar, dah pandai tulis caption, tu dah pandai dah. Okay, so hari ni kita nak belajar lagi banyak supaya lagi pandai, lagi boleh buat jualan. Okay, mungkin sedikit pengenalan diri. Nama saya Suraya Ali. So saya akan kongsikan dengan tuan-puan macam mana nak guna Instagram ni, nak utilize sepenuhnya. Nak optimas ni, apa yang ada ni, apa aku tak guna lagi ni. So saya lah Facebook Certified Trainer di Malaysia. So tugas kami ialah menyampaikan, memberitahu dan boleh mendidik lebih ramai orang menggunakan medium online sebagai dia punya pemasaran, platform pemasaran. Okay, yang seterusnya, jom kita tengok ada satu syarikat ni, dia berada di bukan di Malaysia. Macam mana dia daripada rumah, macam mana daripada sebuah idea, dia boleh kembangkan, dia boleh besarkan dia punya bisnes, dan bisnes dia ialah temporary tattoo. Tattoo yang lekat dekat badan tapi dia temporary. Maksudnya dia boleh ditanggalkan lah. So dia menggunakan Instagram, it's a small business macam kita. So let's watch the video. So in spring of 2011, my daughter came home from a birthday party with a goodie bag, and in it were these really hideous temporary tattoos that were a complete insult to my Swiss aesthetic. And that night I decided that I had to do something about it. I reached out to my illustrator and artist friends and asked them, would you be excited about creating temporary tattoos for skin? And they were. And 2 months later, we launched Tattly. To me, Tattly is like one big celebration of creativity. And I feel like Instagram is a place that really lets us light a fire under it. Tattly photo shoots are probably one of my favorite things that we do. Any of the images that we create can become shopping posts on Instagram. Shopping on Instagram gave us a really easy way to link back to our online store. We never want to be super pushy about sales. Tattly is always about putting forward a beautiful design or a beautiful image. Having the shopping posts on Instagram allows us to focus our image and our copy on the fun part of Tattly and not the salesy part of Tattly. So when we're making a shopping post on Instagram, we always focus on the photo first, and then when we're posting it is when we bring in that shopping feature. I don't think the shopping tool really changes our approach. I think it just enhances it. Shopping on Instagram has been really great at driving people from our Instagram feed to our website to buy the products that they're actually seeing in the photos that we post. Over the years, my team has really created incredible photographs of temporary tattoos, and I am blown away how our customers post images of the product that they bought from us and then they celebrate it online on Instagram. Stand out with Instagram. Menarik kan macam mana anak dia balik rumah daripada sekolah, tunjuk cantiklah lukisan ni. So dia kata why not lukisan yang comel, yang cantik ni letak dekat badan ataupun mana-mana barang yang kita suka, tapi dia punya bisnes dekat badan lah. Cuma mungkin sesuai atau mungkin tidak dengan kita punya culture, but it's okay, we can apply it to kita punya bisnes. Apa saja bisnes kita. Maksudnya, small business boleh nampak besar di Instagram. Small business boleh nampak cantik. Walaupun kita rasa macam, kita ada seorang je, kita ada 2 orang je. It's a very raw idea, tapi dia boleh pergi lebih jauh dengan Instagram macam bisnes tadi, kan? Okay. So Instagram ni apa? So kita dah tahu, kita dah install, ada gambar macam lens camera dekat situ kan. Ni apa dia ni? So bila Instagram dia come out dalam kita punya market, so dia datang dalam market, dia sebenarnya nak membawakan satu
satu community yang menyukai sesuatu di mana kita suka benda tu and we share with the community. All this while kita suka tapi kita simpan dalam handphone kita kan. But this time keluarkan, upload dekat Instagram dan orang yang suka with share same interest, dia akan suka dan berada di dalam, kita panggil tribe lah kan, di dalam community kita. Dan dalam Instagram dia panggil follower. So Instagram ialah menyatukan apa yang kita suka dengan orang yang suka benda tu juga. Menarik kan? Maksudnya kita tak keseorangan lah. Kalau kita suka memancing kan, bukan kita seorang lah suka memancing. Kalau kita suka menjahit, bukan kita seorang. Dan paling best, siapa suka masak, benda tu boleh jadi bisnes pula dengan dia. So let's use Instagram dengan sepenuhnya untuk tahu apa feature-feature yang ada dalam Instagram ni kan. Okay. Yang seterusnya, okay, mungkin sedikit facts ataupun survey yang dia buat. Dia kata daripada 3 orang, 2 orang yang tengok kita punya Instagram account tu dia tak follow kita pun. Maksudnya kadang-kadang kita rasa follower saya 1,000. Jadi 1,000 orang lah yang nampak saya. Sebenarnya it could be more than that. 3,000. Mungkin kan. So jangan give up walaupun kita baru sikit orang yang follow kita, don't give up. Keep on using Instagram. Sebab ramai lagi orang yang tak follow kita sebenarnya nampak gambar kita dan sharing kita. Dan selain itu, 60% orang yang dia tengok Instagram tu dia kata, maksudnya daripada 100 orang, 60 orang tu agree yang dia learn something tentang produk tu ataupun tentang service tu daripada IG account business itu. Maksudnya tidaklah, saya update ni saja-saja je yang boring-boring, yang tak ada benda, orang tak faham. No, sebenarnya kita mengeducate ni mendidik, memberitahu sebuah pengalaman kepada kita punya follower ataupun visitor yang apakah yang dia patut tahu tentang bisnes kita. So daripada 10 orang, 6 orang dia agree, dia belajar something. So Instagram ni bukan, orang kata bukan simple dan bukan benda yang kita boleh tak buat. Tak naklah buat, boring lah. No. We have to have Instagram sebab dia punya impact tu sangat besar. So dekat sini daripada 10 orang lah kan, 7 orang dia tahu yang bila dia masuk Instagram dia agree yang dia kena take action. Itu paling penting. Ni kita tengok gambar, sedapnya makanan ni. Cantiknya dia punya rantai ni. Cantiknya dia punya tudung. Tapi tak take action. Kita bukanlah tak nak. Itu juga salah satu awareness dalam kita punya marketing kan. But kita nak lagi advance sikit, dia take action. Sama ada dia message kita ataupun dia save. Sekarang Instagram dah ada function save dan juga share. Share ni dia boleh share kepada kawan-kawan dia yang berada dalam dia punya circle. Mungkin macam dalam Facebook dia tag kan, dalam Instagram dia share. Actually dalam Instagram pun boleh juga dia akan tag. Dan tag ni pun bermula daripada Instagram juga kan. And then dan dalam masa yang sama juga dulu before ada function shop, orang beli barang dekat Instagram ni dia print screen, lepas tu dia tanya ada lagi tak barang ni kan, ada stok tak. But this time kita boleh shop, boleh beli terus dekat Instagram. So jangan ketinggalan, memang kena terus catch up lagi dengan Facebook Malaysia, tengok apa lagi paling latest kan, apa yang kita tak buat lagi. So dia ada 4 step, hari ni lah session untuk hari ni. So kita mula dengan yang pertama, iaitu kita tengok apa lagi yang kita tak ada, kita tak tengok lagi dalam Instagram ni. Just sekali lalu lah kan, apa yang kita tak tengok lagi. So daripada yang pertama ni ialah masa awal-awal Instagram keluar dia ada feed, F-E-E-D, feed kan. Feed ni kalau bahasa Melayu dia suapan, tak silap Cik Su. Suapan. So dekat feed ni bila kita update gambar tambah, kita ambil gambar. So dia akan appear. So feed ni, what's the idea about feed? Maksudnya okey lah, aku dah ada dalam Instagram ni Cik Su, tapi tak lagi lah, tak nak kan dia apa dia? Secara ringkas dia, Instagram feed ni untuk bila orang sekali scroll, sebab orang ni kan scroll kan. Dia tahu siapa kita punya model, apa sebenarnya kita ni jual apa value kita sebenarnya, apa warna tema kita. Dan sebenarnya kita ni siapa yang kita serve. Serve ni siapa sebenarnya kita punya market. Kalau market kita umur 20-an, tak sama dengan market 30-an, tak sama dengan umur 40-an. So Instagram feed memberikan sebuah macam visual and a glimpse. Sekali tengok, dia tahu kita jual apa dan untuk siapa. Seterusnya.
So selain daripada feed, dalam Instagram juga kita ada story. So story ni is a casual way to share kita punya business. Maksudnya behind the scene ataupun anything yang kita nak share dengan kita punya audience. So jom kita tengok apa yang kita boleh update dekat kita punya IG story. Salah satu dia ialah new products yang kita nak tunjukkan kepada existing followers kita, ialah nak menghargai mereka kan. So kita boleh tunjukkan mungkin tak keseluruhan gambar produk kita tu, tapi kita boleh cover sikit parts. So kita boleh tengok some editing dekat sini, macam mana upload gambar. Kemudian kita hidekan gambar tu. Nampak sikit-sikit je, CP-CP kan macam tu. Kemudian kita tambahkan some text. So story ni dia macam kreatif, bunyi tada, macam tu kan. So jadi cantik. So orang pun suka tengok dan tertanya-tanya. Our existing follower pun tertanya-tanya, dia nak launch new product happynya kan. Yang seterusnya kita boleh terus dapat feedback. Mungkin waktu tu kita pun confused. Kita nak buat next ni flavor strawberry ke, flavor ananas ke, flavor mango ke. So kita boleh tanya soalan dekat situ. So kita punya audience boleh terus jawab. Ada ikon yang comel dan macam engaging, yang macam comelnya. So for those business yang dia bagi image kreatif, image yang cute, so dia sesuai sangat guna story ni. Paling best sebab customer dia boleh share experience, dia update dekat story dia, kemudian kita boleh reshare ataupun repost dia punya story semula. So story ni jadi macam satu parts ataupun satu cara untuk kita encourage kita punya audience untuk berkongsi kegembiraan gunakan produk kita. So ramai orang makin kreatif, ramai orang yang makin nak share something, so dia boleh guna text, dia boleh guna places. So banyak function yang boleh digunakan dalam stories ni selain daripada kita punya feed tadi. Bagi individu ataupun audience yang tinggalkan message ataupun yang update dia punya story, kita boleh DM, direct message, say thank you to them, bagi some coupon dan boleh bagi love and a simple way untuk cakap thank you kepada audience kita. Senang kan? So orang pun suka, dia reply lah, dia response lah. So keep on menghargai kita punya audience dengan cara reshare balik dia punya story tentang pengalaman dekat dalam ataupun selepas mendapatkan kita punya produk. Kalau nak lagi feedback, maksudnya ialah selalunya kita macam TV kita update, kita tunjuk. So this way kita nak lagi feedback. Tadi kita dah buat story, dah tanya soalan. Kita boleh cuba Instagram live. So Instagram live ni dia tak sembunyi seorang. Ada orang tu dia malunya nak buat live seorang-seorang. So jangan buat seorang, buat dengan kita punya team. Buat dengan kita punya partner, buat dengan future collaborator. Maybe so kita tak rasa segan sangat kan. Cuma IG live ni biasanya orang akan war-warkan awal-awal so dia orang boleh tunggu. Biasanya lah kan. Sebab kalau kita tak war-warkan awal-awal, audience yang masa tu tengah buka Instagram je yang nampak. Jom kita tengok satu business yang dia menggunakan Instagram Live untuk share dia punya perkembangan dan untuk interact dengan dia punya audience. We use Instagram Live every single day, so as soon as we saw the new co-broadcasting feature, we realized that it would be such a perfect way to get other brands to come on our live show. You just go into your stories, start live video, and plus in a friend. Menarik kan? So kita boleh guna feed, guna story, guna Instagram live. Dan yang terakhir dalam Instagram ni kita boleh guna IGTV. IGTV ni kita boleh upload video ataupun buat video yang terus upload waktu tu. Kita boleh upload yang
more than 15 second. Maksudnya yang lama. Selalu yang pendek tu kita update kat story kan. Yang panjang ni kita update dalam IGTV. IGTV ni dia memang ramai orang suka tengok. Dia buka-buka dia terus nampak dan biasanya kalau dia nak tengok lagi dia akan click here to watch full IGTV. Jom kita tengok a few IGTV yang ada contoh dekat sini. So dekat sini kan dia macam leka kan, tengok kan, macam menariknya, simpelnya. So dia tak semestinya cantik sebab sebenarnya memang kita ni dah cantik dah, kita punya business tu. So everything yang behind the scene, yang tempat kita kalau restoran kan, tempat kita susun meja, basuh pinggan, kemas barang, preparation before masak. So everything tu kita boleh share. So be the first yang lead dalam kita punya video tu, sebab siapa lagi nak buat video kita kalau bukan kita kan. So kita yang kena tonjolkan, ceritakan dan semua ni boleh boleh dikongsikan dalam kita punya IGTV. So lagi panjang video tu, lagi audience kita boleh connect dengan kita, lagi dia boleh baca kita punya storytelling, dia boleh feel. Yang paling penting kita nak dia buat action. Maksudnya dia buat sesuatu tindakan sama ada beli ataupun berhubung dengan kita punya IG page. IG dah belajar dah hari ni. Bila nak guna feed? Feed guna untuk gambar yang cantik, gambar yang represent business kita ni apa, kan? Okay. Kemudian story. Story ni bila behind the scene, yang kita nak tunjukkan apa yang kita tengah buat sekarang, apa yang akan launch, dan kita nak interact more dengan kita punya audience sebab kita boleh tanya soalan dan kita boleh benarkan dia tanya soalan. So kita punya follower ni boleh tanya any question to us, kan? Okay. Bila pula nak pakai Instagram Live? Apa beza dia dengan IGTV? IGTV untuk video yang more 15 second sebab kalau dalam story dia tak boleh lebih 15 second. Kalau lebih dia akan ada sengat-sengat dia. So live ni macam kita nak launch new product and kita really nak cakap ketika itu. IGTV untuk mungkin kita nak tunjuk environment. So IGTV ni dia lebih panjang lah. Sebenarnya bila kita upload satu video, nak upload satu video dia akan tanya, dia akan tengok sama ada kita nak upload yang short ataupun nak IGTV. IGTV ni boleh lama. So lebih banyak lah kita boleh engage dengan kita punya audience kan. Okay. Ni contoh IGTV. Paling penting, IG ni, selalu social media ni dia bukan macam TV, television yang kita tengok. Kan? Social media ialah, it's like telephone. Maksudnya, kita tanya, apa khabar? How are you? Oh, I'm fine. How about you? Maksudnya kita ada interaction. That's social media. So, kita kena reply untuk setiap komen yang kita terima. Kadang-kadang kita ni dah famous, busy. Of course, produktif lah kan. Nak settlekan dekat dapur, settlekan dekat depan. So, we have no time to respond kepada komen. That we have to do it. So, arrange team ke untuk reply dan response kan. Kesian response tu tak berbalas pun kan. And then we can use hashtag tu. Hashtag ni apa? Mungkin ramai dah tahu hashtag ni ialah satu community. Kita boleh buat 3 jenis hashtag di mana yang pertama ialah hashtag yang general. Maksudnya contohnya kita jual burger ataupun cookies. Kita just hashtag cookies kan. Kedua kita boleh buat hashtag yang berbentuk trend. Contohnya apa yang tengah trend? Mungkin drama yang terbaru ataupun something yang trending. Dan yang ketiga ialah something hashtag yang unik. Maksudnya orang lain tak pakai, kita je pakai, which is our brand lah selalunya kan. So that hashtag. Kalau boleh jangan upload sebarang gambar, maksudnya jangan, okay lah hantar. Kena ada hashtag dalam setiap caption kita. Okay, dekat IG juga kita ada message. Maksudnya orang dah boleh message. Daripada dulu lagi dia boleh DM, dia panggil DM kan. So kita akan terima message tu. So kita pergi dekat yang kedua. Yang kedua ni macam mana nak set up mobile shop window dalam IG kita. Di Malaysia dia masih baru. Tak ramai orang yang dapat function ni sebab dia masih dalam testing, but then di luar negara dia memang dah ada. So stay tune dekat Facebook Malaysia. So kita tengok apa yang
bila the moment dia launch nanti kita jadi orang first yang guna ataupun antara orang yang terawal yang menggunakannya kan. Okay, so kita just go through sekali. So di US dia dah pakai IG Shop. So ramai sangat orang, dekat 200 million orang shopping di mobile pada tahun 2017. So dekat situ juga so orang dah guna smartphone. Before this orang nak beli apa-apa guna laptop kan. Nantilah guna laptop, but this time di hujung jari. Memang betul-betul hujung jari lah. Before this hujung jari tu mouse kan. And then dekat 80% adult, orang dewasa memang beli barang online, especially dalam keadaan sekarang kan. But again, this function belum ada lagi sekarang, but we just go through apa benda ni, at least kita tahu. So, ini adalah macam mana contoh IG Shop. Maksudnya dia akan ada gambar, kemudian dia akan ada tag untuk each product dan kita boleh terus klik pada link itu untuk membuat pembelian. So, boleh baca detail kat situ dan boleh terus buat pembelian. Okay. So dia ada product tag, siap nama dia, siap harga dia. So dia akan eliminate lah yang selalu orang kata apa, harga dia berapa PM kan. So dia akan eliminate. Kita memang nampak pun harga dia berapa kan. Okay. So boleh tengok detail. Bila kita klik dekat each product, dia akan tunjuk details. This is how to set up shop. Bila untuk function ni dah ada dalam Facebook page. Maksudnya kalau orang yang saya nak buat sekarang lah, yang apa yang saya boleh buat sekarang. This one dah boleh buat dah set up shop. So kita just klik dekat kita punya setting, ada kat atas ada setting. Mungkin Facebook ada new interface kan, but it's okay. Kita sebenarnya function tu tak jauh ke mana pun, dia just tukar sikit aja. So kita just cari setting. Setting, kemudian kita pergi dekat dia ada bahagian dia untuk set up shop, edit page dan kita kena enablekan function ataupun tab untuk shop. Sebab kalau ada certain team bila dia buat Facebook page, this is Facebook page bukan Facebook profile. Bila dia buat Facebook page, dia kena enablekan function shop tu. Ramai orang dia memang dah ada, so dia tak payah dah nak enablekan. So lepas dia enablekan, dia boleh naikkan, tab tu kita boleh naikkan dalam kita punya page. So ada tunjuk dekat sini dan kemudian kita boleh create shop kita simple je, klik dah boleh tambah barang. Bubur nama kedai, kemudian tambah barang. So dia akan tanyalah kita jual apa dan apa email kita. Sebab dia nak jaga juga ni orang yang jual-jual ni kan. Nanti sekarang dah bayar barang tak sampai kan. So kalau kita betul-betul meniaga, there's nothing to hide kan. Lagi kita nak bagi alamat kita suruh bagi, kita nak bagi nombor bank account kita supaya orang buat pembelian kat kita. So masukkan detail yang penuh dan dah siap dah. Dalam shop ni kita boleh tambah katalog. So untuk yang first ni tuan-puan kena tambah at least 9 produk. At least 9 produk. Maksudnya kalau orang yang saya ada satu je macam mana. Kalau ada satu je buat package. Mungkin package of 2, package of 3 macam tu. Ataupun ajak collaboration. Sekarang panggil kan, collab dengan kawan-kawan. Kita collab je, jom buat package, set kan. Atau kita jual barang orang, cukupkanlah sampai 9. So kita kena masukkan 9 produk kita. Ini cara masukkan produk, kita just bubur details, bubur gambar, save, bubur harga. And then, lepas dah set dekat Facebook tu, kita kena buat dekat IG pula. So dekat IG, kita akan klik, ada function dia, kita just follow je. So dia ada function dekat setting. Different phone ada different tempat setting dia. But it's okay. Just cari mana setting dia. Just cari setting and then klik dekat shopping. Sebab tadi kita dah enablekan dekat kita punya Facebook. But before this, before benda ni, tuan-puan kena linkkan your IG dengan your Facebook page terlebih dahulu. Takut nanti bila cari. Kadang-kadang orang dia business A. Masa IG keluar link dulu, dia terlinkkan dengan business A dengan business B. So dia kena unlinkkan dulu, dia kena connect balik betul-betul. Business A Facebook page dengan business A IG kena connect dulu. Kemudian barulah dia boleh buat function ni. Yang first tadi buat kat Facebook page, kemudian dia klik dekat shopping, so dia boleh keluarkan produk for Jasper's boutique dia cakap. Padahal kita dah update dah 20 produk, kita dah update dah dekat dalam Facebook page. Dan dia akan keluarkan semua produk yang kita update
dekat dalam kita punya IG. So dekat sini, bila kita add, dekat sini kita boleh tag produk kita. Maksudnya untuk each gambar kita, let's say lah kita ada produk kan. Kita klik next, kemudian kita boleh klik tag produk dan dia akan tanya ni nak tunjuk gambar apa ni. Maksudnya kalau dalam IG kita ambil gambar, let's say lah ada kopi, ada biskut, ada lepas tu kita jual serum serum untuk skincare. So kita letak serum tu kat atas tu dan kita upload gambar tu dekat IG. So bila kita upload dekat IG, kita boleh tandakan, kita boleh tag produk itu dengan kita punya shop. So kita pilih produk apa atas meja tadi tu. Atas meja tu tadi ada vegan leather wristlet, cakap kan. So harga dia berapa? And then kita boleh share. So dekat sini kita juga boleh share, macam ada orang dia nak share caption, macam tadi kan ada orang ni dia tulis je new arrival. Kalau boleh kita tulislah kita punya caption ya. Okay, so inilah sedikit. So dah belajar, dah kenal Facebook dah tahu Facebook feed, Facebook story, Facebook IGTV, IG live, lepas tu IGTV. Okay, kemudian kita dah next kita go to shop. Oh macam ni buat kedai. Okay, kita settle dulu Facebook. The moment function ni available dekat kita punya Instagram, kita dah boleh gunakan. So kita update gambar tu. Tak adalah sebelum ni kita macam kita update gambar tudung kita tu, dia gambar tudung je. But this time, lepas ni akan ada tag. Dia akan tulis berapa harga tu dan apa jenis tu dan macam mana nak beli. Dia boleh pergi terus dekat kita punya FB page ataupun kita punya Instagram. Okay, so sedikit tips. Maksudnya nak join lah ni benda ni, apa yang kena buat Pertama sekali kena ada at least 9 barang dalam kita punya shop tu. Maksudnya 9 barang at least. Yang kedua, kita punya Instagram tak boleh baru. Siapa yang baru buat Instagram, harus satu je gambar. Nak gunalah untuk gambar kedua, tak boleh. Dia kena at least 9 gambar. So that kita punya Instagram tu nampak dah full lah. Maksudnya dah pernah gunakan sebelum ni kan. And then, kalau instead of satu produk, maksudnya atas meja tu ada satu produk, letakkan 2 ataupun 3. Maksudnya lebih daripada 2 produk. Baru dia akan nampak. Kadang-kadang bila satu je produk ni, kita ingat dia macam tulisan ke, kita tak perasan sangat. Itu ialah untuk jualan kan. Maksudnya kena tag lebih daripada satu produk dan jangan biarkan kat situ saja. Dah update dah dekat feed, kena pergi kat story kita, share dekat story kita. Maksudnya kita gunakan sepenuhnya. Dan bagi orang yang buat IG ads, dia boleh pilih banyak gambar ataupun tak guna IG ads pun tak apa. Kita kan boleh update satu ataupun nak banyak keping gambar, multiple image kan. So we can use that function, cross-sell punya function juga. So dia lagi menarik, lagi banyak pilihan untuk kita punya follower ataupun bukan follower tapi visitor dekat IG kita tengok. Kan? Okay. Yang seterusnya, mungkin kita pergi, ini yang telah dikongsikan tadi, maksudnya kena ada 9 produk, lepas tu kita kena update 9 gambar, kena ada lebih daripada 2 keping gambar, so share dekat FB story kan. Okay, kita pergi dekat yang ketiga. Ketiga ni, nak belilah. Nombor 1 dah tahu dah function IG. Nombor 2 dah set up dah kedai kita. Nombor 3 ni ialah drive action. Nombor 3 ni sikit je. Maksudnya, lah kita dapat point. Okay, kita pilih IG sebab IG ni membuatkan orang rasa nak bertindak ataupun orang rasa nak beli something. Macam tu kan. So, dekat sini kita akan buat macam mana kita boleh drive action. Maksudnya nak bagi orang tu ambil sesuatu tindakan. Dekat dalam IG dia ada function untuk yang baru IG shop, dia ada function reserve, dia ada function get ticket untuk orang yang jual mungkin restoran, mungkin concert contohlah kan. So dia ada start order, ada book through popular, so dia ada banyak button. So button ni mungkin kita tak nampak lagi bila kita dah install shop ataupun dah gunakan sepenuhnya, nanti kita akan nampak button tu, so that orang boleh reserve. Before this orang tengok je kedai makan kita, but this time kita akan galakkan orang untuk reserve. Before this lagi dah ada call, tapi mungkin orang call pun orang suka, tapi kalau boleh reserve terus lagi senang kan. Okay, ni contoh-contoh reservation. Maksudnya dia just masuk pukul berapa, kemudian dia akan terus update dan bagi tahu kita lah. Nanti dalam sistem kita kena bagi tahulah siapa apa dah reserve kan. Okay. Yang seterusnya, yang ni pun sama juga macam tadi juga. So tadi reserve kan. Yang ni sebab kalau
kedai makan, ada reserve lah. Tapi kalau certain business lain mungkin seminar, so dia kena get tiket. So macam mana nak buat? Klik je dekat edit profile, kemudian dia ada contact option. Dekat sini ada banyak add and action button. Mungkin orang yang memang menggunakan Instagram secara sepenuhnya, dia dah boleh nampak button-button tu. Saya punya dah ada lah. Baguslah kan. So ada banyak, ada nak connect dengan Eventbrite, nak connect dengan apps lain. So kita just pilih, dia akan appear dekat luar tu. Okay? So ini yang ketiga, iaitu create action ataupun drive action. Maksudnya drive action ni menggalakkan orang membuat sesuatu tindakan. Sebelum ni tindakan dia call kita je, message kita, DM. But this time dia boleh terus reserve, this time dia boleh terus get ticket. Okay? Yang terakhir, mungkin dah nak terakhir dah kan, macam mana nak iklankan dekat Instagram. Sebab ramai orang di Instagram, kedai baru buka, kedai dah lama buka, semua orang boleh guna Instagram. Jadi salah satu cara macam mana nak bagi kita punya business ni outstanding, orang nampak, ialah kita buat iklan di Instagram. Cara-cara buat advertisement di Instagram, kita boleh buat di Facebook melalui Facebook account kita sebab dia dah connect kan, business link, ataupun kita boleh buat dekat IG tu sendiri. Okay, so kita boleh tengok ini contoh-contoh iklan yang berada dekat dalam IG. Satu ialah ads in story. Maksudnya bila kita tengok story kawan kita tu kan, tiba-tiba keluar iklan makan krup krap. Oh, teringin lah pula. So kita boleh klik. Itulah iklan di story. Ada juga iklan, especially macam jenama-jenama yang farmasi macam Watson, Nestle, dia suka tunjukkan produk-produk yang dia ada. Nama dia collection ads. Untuk yang kedua tu. Maksudnya satu dia tunjuk main feature, kemudian produk-produk dia dekat bawah tu kan. Dan yang ketiga ialah ini automatic placement. Maksudnya bila kita buat iklan tu, Facebook dan IG dia akan letakkan dekat mana yang bersesuaian iklan kita tu. So kita boleh appear di banyak tempat lah di dalam IG. So kita punya crowd tu, dia buka story nampak iklan kita. Dia buka feed nampak iklan kita. Dia buka messenger maybe nampak iklan kita kan. Okay, so macam mana nak buat dekat stories ad ni? Menarik ke story ads ni kan? So yang paling best iklan ni ialah we can be authentic. Maksudnya ramai orang dia tunggu kurus lah. Tunggu tak ada jerawat ni, tunggulah. Ataupun tunggulah fotografer ke, videografer ke, tunggu, I cannot do. Dalam story, you can do it bila-bila sahaja. You just be you. Orang tahu that is raw, that is real and it's relevant to the particular moment. Maksudnya, oh ni momen dia sekarang. Mungkin dia tak sempat nak siap-siap ke apa. Inilah yang dia tunjukkan. So it's very natural dan orang boleh terima yang story adalah begitu. It's human punya nature. So dekat sini macam mana nak buat dekat story. So tu yang pertama tadilah dekat story kan. Yang kedua ialah collection ads. Collection ads ni dia nampak lebih profesional dan biasanya gambar tu dia akan update yang belakang dia dengan background putih biasanya. So nampak gambar tu lebih menonjol. Cuma handphone sekarang kita boleh pilih display. Ada certain orang dia sakit mata kan. So dia akan pilih, bukan sakit mata, dia pening kan, tengok lama sangat tengok phone, dia akan pilih display yang dark. So handphone itu berbentuk dark lah. Tapi dulu awal-awal, even sampai sekarang ramai orang dia punya handphone masih lagi guna light. Maksudnya display yang berwarna putih. Jadi gambar kita tu akan cantik bila kita buat collection ads. Dengan gambar background yang putih. Ni contoh dia. So kita tulis sikit and then kita berbual apa produk yang kita ada. Biasanya orang akan klik to learn more ataupun shop more. Dia boleh pilih dekat bawah tu. Okay. So ada iklan. Iklan ni macam mana kalau saya kan saya tak tahulah mana yang elok ni. Story ke elok? Ke tadi collection ke elok, saya tak tahu. So tuan-puan kena try sebab bila kita cuba baru kita tahu. Satu iklan tu kita boleh tunjuk dekat multiple places. Maksudnya iklan yang sama, video yang sama, boleh tunjuk kat video, boleh tunjuk dekat story, boleh tunjuk dekat feed. So iklan yang sama, within Facebook
family, including Instagram lah. So kita akan jimat lebih wang bila kita gunakan sekali. Okay, so kita dah habis. So dah habis. Mungkin sedikit recap kan. Recap pertama sekali tadi kita get to know function dalam Instagram. Ada feed, F-E-E-D, ada story, ada IG live, ada IGTV. So siapa yang tak buat lagi, dia kena try buat. Kita ni takkan pandai selagi kita tak try. Sebab nombor satu belajar kita dengar, dengar apalah Facebook family apps ni nak share kan. So macam nak dengar, okay dah pandai dah. Nombor dua, kena tanya soalan. Cuma mungkin kalau ada tanya soalan boleh tanya dekat Facebook, kat komen, bahagian komen kan. Nombor tiga, kena buat. Tak apalah, nak buat lah. Bila kita buat, baru kita tahu, macam ni. Kita akan dapat lebih banyak info, lagi banyak maklumat daripada apa yang kita dengar. Dan yang keempat, biasanya kita boleh dapatkan coaching secara berterusan dekat Facebook pun ada. Coaching dia ada blueprint. So dekat situ kita boleh belajar, lagi lanjut, lagi pandai, lagi boleh making money. Itu yang pertama. Kedua, kita belajar nak set up mobile shop. Tapi tadi kata kat Malaysia belum ada, tak ramai orang dapat lagi function tu. But jangan tertinggal. Buat set up dekat Facebook page dulu. Nanti the moment dah sampai dekat IG, kita dah boleh cepat dan ke hadapan kan. Yang ketiga ialah drive action. Drive action. Tadi dalam setting dekat Instagram, kita nak dia reserve, kita nak dia beli tiket tu. So ini ialah bisnes-bisnes yang berbentuk bukan jualan. Kadang-kadang bukan jualan yang tak boleh dipostkan. Contoh kita restoran kan, macam mana kita nak post kan? Ataupun kita ni mengajar apa mengajar menjahit. Ataupun ada orang mengajar masak dekat online kan. So tak boleh post servis tu. Tapi boleh guna action lain yang ada dekat Instagram. Dan yang ketiga ialah macam mana nak advertise. Yang keempat macam mana nak advertise dekat Instagram ialah kita boleh advertise dalam story. Ataupun nombor dua tadi collection ad. Story ni dia lebih macam real, lebih bukan asli, cepat, raw. Yang dalam collection ads ni biasanya gambar-gambar dalam studio macam tu kan. Dan yang ketiga ialah automatic placement. Maksudnya kita pilih je automatic, so dia akan appearkan dekat seluruh tempat yang Facebook family tu, sama ada dalam Facebook ataupun dalam IG. Nak lebih banyak tips, tricks dan juga best practice macam mana nak guna Instagram ni, Instagram feed, story, IG live dan juga Instagram shopping, pergi dekat business.instagram.com/a/toolkit. Dekat sana ada banyak sangat ilmu yang kita boleh belajar untuk mahirkan lagi penggunaan Instagram kita. Dan juga nak inspirasi, nak gambar yang cantik, nak dapat idea video, follow Instagram for Business. Jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Follow Facebook Malaysia untuk lebih banyak tips tentang Facebook dan juga Instagram.